Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk malaman ahli Yang Berhormat, berdasarkan statistik pengurusan kemalangan jalan raya Road Accident Management System RAMS daripada Januari 2019 sehingga 30 September 2023, didapati bahawa kemalangan maut disebabkan oleh keadaan permukaan jalan yang sedang dibaiki adalah sejumlah 8 kes telah direkodkan melibatkan seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 6 kes di jalan persekutuan dan 3 kes di jalan raya ekspres. Untuk makluman ahli yang berhormat, pemantauan prosedur operasi standard SOP kontraktor semasa proses pembaikan jalan raya ditapak laksanakan oleh pihak JKR daerah bersama pihak konsesi jalan persekutuan. Sebelum sesuatu kerja pembaikan jalan dilaksanakan, pihak konsesi akan mengukakan permohonan kelulusan plan pengurusan trafik TMP kepada pihak JKR daerah. Kelulusan akan diberikan kepada permohonan yang lengkap dan mematuhi arahan teknik jalan ATJ 2C/85. Sewaktu proses pembinaan pula, pihak JKR daerah juga akan melaksanakan pemantauan di tapak untuk memastikan semua pelan pengurusan trafik TMP yang disanakan mematuhi kelulusan yang telah dibuat sebelum ini. Bagi kerja-kerja yang melibatkan tempoh kerja sehingga waktu malam, semakan daripada pihak konsesi dan JKR daerah akan dilaksanakan pada waktu petang untuk memastikan pelan pengurusan trafik ditapak dalam keadaan baik dan selamat bagi memastikan penggunaan jalan raya terjamin. Pihak Jabatan Kerja Raya sentiasa komited bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengguna jalan raya sentiasa terjamin. Terima kasih, Yang Berhormat Tan Sri Ketua. Colin Ros. Terima kasih Tan Sri Ketua dan Perdana Menteri telah menjawab soalan tadi. Pembaikan jalan khususnya di LPT 1 lah, sering dibuat di hujung minggu, yang mana ini menyebabkan laluan menjadi satu lorong dalam keadaan yang panjang pula tu. Dan juga ini menyebabkan juga berlaku kesesakan yang amat panjang kerana penggunaan lebuh raya biasanya berganda berbanding di hari-hari biasa. Oleh itu, adakah kerajaan berhasrat untuk menyamak semula garis panduan SOP pembaikan jalan untuk kemudahan rakyat, namun pada masa yang sama keselamatan rakyat tidak diabaikan? Juga apakah denda yang dikenakan kepada kontraktor-kontraktor yang didapati tidak mematuhi sepenuhnya SOP pembaikan jalan yang telah ditetapkan sehingga boleh menyebabkan kemalangan maut ataupun kehilangan harta benda, kerosakan kereta, kenderaan dan sebagainya. Juga adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan denda yang lebih berat atau hukuman yang lebih berat ke atas kecuaian yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang menyebabkan berlaku insiden kemalangan maut agar ianya tidak berulang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Ketua. Bagi dua soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Colin Ros. Pertamanya soal SOP, bagaimana melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi mematuhi dan kelancaran jalan sewaktu kontraktor melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Dan di sini kita mempunyai beberapa SOP sebenarnya, tidaklah kira waktu sama ada waktu Sabtu ataupun Ahad hujung minggu, tetapi kita sebenarnya melaksanakan sepanjang masa sekiranya kita dapati bahawa keadaan permukaan jalan itu perlu diperbaiki, kecuali arahan yang kita berikan seminggu sebelum perayaan dan seminggu selepas perayaan kita tidak laksanakan kerja-kerja pembaikan. Dan sebab itu kita melancarkan gerakan sewaktu sebelum perayaan ini, kita memastikan jalan-jalan berada dalam keadaan baik. Yang itu kita lakukan sepanjang masa. Dan sedikit saya beri maklumat tambahan kepada Yang Berhormat berkenaan soalan kedua, apakah tindakan yang boleh diambil kepada kontraktor sekiranya tidak melaksanakan mengikut SOP. Kita akan mengeluarkan surat arahan kepada syarikat konsesi agar tindakan pembetulan dilaksanakan. Itu amaran yang pertama. Kemudian sekiranya tindakan pembetulan ini tak laksanakan, arahan pemberhentian kerja
kita berikan kepada kontraktor dan yang ketiga kita akan membuat pemotongan bayaran sekiranya mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sebab itu saya nyatakan bahawa sebelum ini sebagaimana soalan juga daripada Yang Berhormat bahawa kalau berlakunya kemalangan, proses tuntutan boleh dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan itu agak boleh jawab panjang tapi masa kengkangan masa. Terima kasih. Baik, saya jemput Jelebu. Jelebu, terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri memberikan jawapan yang agak detail. Cumanya Tan Sri Yang Ketua, kita kena akui kelemahan pihak kontraktor ni, signage, terutamanya waktu malam. Saya nak tanya tentang hak kepada pengguna Tan Sri. Bila berlaku kemalangan, berlaku kerosakan terutamanya kepada kenderaan dan sebagainya, hasil daripada kesilapan yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang melakukan kerja-kerja pembaikan terutamanya kawasan luar bandar Tan Sri, di pihak mana tuntutan ni yang boleh dibuat oleh pihak pengguna? Laporan banyak kita terima, bila kita tuntut pada JK kata tak boleh. Dia tuntut kepada lembaga lebuh raya, lembaga lebuh raya pun tidak ada clause untuk membayar kerosakan pengguna ini. Jadi boleh pihak kementerian beri penjelasan tentang kerugian pengguna hasil daripada kecuaian yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Terima kasih Tan Sri. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Yang Berhormat Jelebu ni saya rasa dia baru belajar perundangan dari segi jalan raya kerana beliau adalah pengurusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan baru saja meletakkan jawatan dan beri peluang kepada rakan lain. Saya kira beliau merupakan orang yang sangat berjiwa besar apabila lantik sebagai Exco Kanan dan melepaskan jawatan sebagai pengurusi LLM. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Itu bukan soalannya, jawapannya. Tetapi jawapannya, kita mempunyai prosedur yang tertentu yang boleh kita lakukan. Dan baru-baru ini saya membantu juga rakan saya yang membuat tuntutan disebabkan kelemahan kita kerosakan jalan dan beliau dapat tuntutan tersebut. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, mangsa kemalangan boleh mukakan tuntutan melalui penasihat undang-undang KKR. Kemudian penasihat undang-undang KKR akan menyalurkan tuntutan pihak ketiga kepada syarikat konsesi berdasarkan had penyelenggaraan masing-masing di mana lokasi tersebut berlaku. Dan kita ada siasatan sebenarnya. Kita tidak terus meletakkan kepercayaan kepada mereka yang membuat aduan. Dan pihak ketiga perlu mengukuhkan maklumat lengkap kejadian bersama laporan polis iaitu POL 27. Gambar kejadian, penilaian tuntutan tersebut dan penyelesaian tersebut akan diuruskan sepenuhnya oleh pihak konsesi sama ada konsesi lebuh raya ataupun konsesi jalan-jalan persekutuan dan ini boleh dikemukakan kepada mereka. Dan dalam situasi pihak ketiga pula berpuas hati dengan cadangan penyelesaian, pihak ketiga bolehlah kalau tidak puas hati, bolehlah pula menuntut ke pihak sivil iaitu di mahkamah yang akan kita bersedia untuk tindakan-tindakan tersebut. Jadi inilah beberapa prosedur yang boleh kita laksanakan untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat kepada rakan-rakan kita semua. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua.